Majlis berjemput Dr. Ahmad Irdaw Mokhtar untuk memberikan ulasan lanjut. Untuk makluman hadirin, Dr. Ahmad Irdaw Mokhtar merupakan pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda dengan kepujian dari Universiti Ibn Tufail Maghribi dan seterusnya ijazah sarjana dan doktor falsafah daripada Universiti Hasan Al-Thani Maghribi. Pakaran beliau antara lain adalah dalam bidang gerakan dakwah dan pembangunan hal ehwal Islam. Semangat itu, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siti Fadil, Profesor Dr. Hasani, Profesor Dr. Wan Mukhtar, pendiskusi bersama saya pada hari ini, kawan saya Ustaz Muhammad Nazir, panel pembentang Encik Marwan Bukhari dan juga Puan Helwa Muhammad Zainat, seterusnya kepada sidang hadirin hadirat sekalian. Jadi saya sebagai pendiskusi hari ini, saya nak sebut beberapa perkara lah yang penting dalam pembentangan kita pada hari ini. Saya rasa nak gabung ya, sebab benda tu dah ada kait rapat di antara satu sama lain tentang pengurusan harta dari sudut maqasid dan juga urus takbir tu dia ada kaitan. Jadi saya rasa saya gabungkan senang, sebab apa dia benda yang sama. Jadi kita perlu masukkan dia punya maklumat tu. Jadi yang pertama sekali tentang konsep dia dulu kan, sebab dia ada sebut banyak sebut tentang konsep-konsep di dalam maqasid syariah. Di antaranya yang paling penting adalah maqasid syariah itu bagaimana dipandang. Kalau yang dibawa oleh Encik Marwan Bukhari menyebut tentang maqasid ammah, maqasid khassah, maqasid juz'iyah yang diambil dikutip daripada Ibnu Ashur. Tapi saya rasa lebih baik kalau kita cari juga daripada berbagai-bagai lagi, daripada pandangan sisi ulama yang lain yang lebih seperti Imam Syatibi itu sendiri, walaupun dia sebelum kepada Ibnu Ashur, tapi kita boleh ambil juga daripada Imam Syatibi. Sebab Imam Syatibi bahagian maqasid ammah itu pun saya rasa lebih tepatlah kalau kita nak bincang tentang maqasid syariah, iaitu disebut tentang maqasid kepada dua bahagian. Dia bagi dua bahagian maqasid syariah itu, maqasid syari' dan maqasid al-mukallaf, maqasid pencipta dan juga maqasid hamba. Jadi maqasid hamba tu dia cerita tentang satu, itu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maksud qasad ataupun tujuan ataupun niat bagi seorang hamba itu, seorang mukallaf itu mesti bertepatan dengan syariah. Dia tidak boleh lari. Itu je satu. Adapun maqasid syari' itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah yang berkehendak untuk menciptakan alam. Dialah yang berkehendak untuk menciptakan manusia. Jadi dia ciptakan manusia untuk memakmurkan muka bumi. Jadi di situ terbentuk satu istilah dipanggil siasah syariah. Itu kita kena masuk maklumat. Oleh itu Imam Syatibi rahimahullah dia membincangkan maqasid syari' ada 4. Ini perkara yang tidak boleh kita tinggalkan, sebab benda perkara yang thawabit. Sebab Encik Marwan sebut tadi tentang thawabit dan juga mutaghayyir. Thawabit ni benda yang tetap, yang prinsip dalam agama Islam, dan juga al-mutaghayyir yang benda boleh berubah, itu dipanggil wasilah itu sendiri. Jadi perlu kepada makna ini. Bila sebut maqasid ammah ini atau maqasid yang lebih luas ini, maka itulah prinsip yang tetap, tidak akan berubah selama-lamanya. Itu dia dipanggil sebagai thawabit. Oleh itu kita kena faham juga apa yang disebutkan oleh Imam Syatibi ini. Itu 4. Pertama, al-qasdu al-ibtidai. Dia panggil wad'u syari'ati ibtida'a, meletakkan syariah itu secara asasnya, sepada asas awalnya. Itu untuk apa? Maslahatun. Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melakukan dengan sia-sia. Perbuatan Allah Ta'ala dia tidak lakukan dengan sia-sia. Sebab dia yang maha berhikmah, Al-Hakim. Yang dia buat itu semuanya berhikmah. Sudah pasti dia tidak buat sia-sia. Maka apa yang dia buat terhadap undang-undang Islam itu syariah. Walaupun tadi saya dengar perkataan syariah itu ditafsirkan kepada akidah, kepada hukum undang-undang dan juga akhlak. Tapi syariah itu khusus kepada maksud undang-undang sahaja. Sebab apa? Syariah, undang-undang, akidah tentang pemikiran, tentang kepercayaan. Adapun akhlak itu tentang kejiwaan kita, kerohanian kita. Dia benda berbeza. Syariah tu hanya pada undang-undang. Kita boleh tafsir kepada dia akidah, tak boleh kita tafsir kepada akhlak. Dia benda yang khas. Kecuali Islam. Islam dia ada maksud umum, ada maksud khusus.
Maksud umum adalah kepada akidah, kepada syariah, kepada akhlak. Tapi maksud khusus dia ada rukun Islam itu tentang undang-undang Islam, rukun Islam itu ada 5. Macam mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu, zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi itu maksud syariah. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan Islam ini, menciptakan syariah itu sendiri, dia bermasalah. Oleh itu kalau kita tidak faham macam mana pun, kita ikut je Allah Taala, sudah pasti kita akan ikut kehendak Allah Taala, sudah pasti di situ ada kebaikan. Sudah pasti. Sebab Allah Ta'ala buat itu memang ada kebaikan. Yang itu yang pertama. Yang kedua, al-qasdu al-ifhami, iaitu wadu' syari'ati lil-ifham, meletakkan syariat untuk difahami. Mana-mana undang kat muka bumi, mesti kita faham. Kita nak bawa kereta, kita ada undang-undang bawa kereta, kita ambil lesen. Oleh itu diwajibkan kepada kita mengambil lesen. So, wajib kita tahu bagaimana kita nak bawa kereta. Bagaimana jumpa signboard ni kata buat macam ni, kita buat jadi. Ada traffic light, kita kena tahu bagaimana kita nak berhenti, bagaimana kita nak jalan. Sampai undang-undang itu difaham. Begitulah hukum Allah Taala, kita kena faham. Maka hendaklah faham Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Seterusnya al-qasdu at-taklifi, wa tu'u syari'ati lit-taklif bi muqtadaha, meletakkan syariat itu untuk ditaklifkan, ditanggungjawabkan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak meladikan hukum syarak ini susah. Maksudnya boleh dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni terbang sendiri, tak ada, tanpa bantuan apa-apa. Maka perlu pada benda yang mudah dilakukan. Oleh itu banyak alternatif dalam Islam. Dan yang keempat yang disebut oleh Imam Syatibi adalah al-qasdu ta'abbudi al-imtithali, iaitu wadu' syari'ati lil-imtithal, dita'abbud, atau meletakkan syariat sebagai apa? Mengikut perintah Allah Taala. Sebab apa? Kalau kita buat undang-undang kat Malaysia, kita ada perlembagaan, kita ada akta. Untuk apa tujuan akta tu? Untuk kita patuh lah. Ada kita buat lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, untuk apa kita patuh? Bukan untuk kita langgar, untuk kita melawan, bukan. Jadi Allah Taala buat undang-undang itu kita patuh pada Allah Taala. Inilah yang berkaitan rapat dengan qasdul mukallaf tadi. Tujuan hamba itu hendaklah kita ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini thawabit yang patut kita kena faham. Di dalam kita letak apa sahaja pun, sebab dia tidak berubah dah. Dia ni yang tepat. Walaupun dipinjamkan oleh para ulama seperti Ibn Ashur tentang keadilan, sebenarnya dia dah masuk ke dalam tu sebenarnya lah. Kalau kita nak ulahkan lebih panjang, banyak lagi, rahmatnya, adilnya, tazkiyahnya dan sebagainya. Jadi saya rasa kena cerita juga tentang yang dikatakan thawabit dalam agama Islam ini. Kemudian disebut juga tentang tentang ada kawaid di sini, tentang kawaid yang disebutkan oleh Ibn Rushd berkenaan dengan jual beli. Sebenarnya kaedah fiqh dalam menentukan tentang jual beli itu sendiri, itu tidaklah barang itu najis, ataupun barang disebabkan barang itu sendiri ada bermasalah, ataupun riba, ataupun gharar. Gharar ni maksudnya benda yang samar, kesamaran sesuatu itu, maka tidak boleh jual jika dia sama, harga dia sama, barang itu sama, tak tahu barang tu macam mana. Nak jual tapi tak tahu bentuk, jual kereta tapi tak tahu bentuk kereta macam mana. Nak jual baju, tak tahu bentuk baju. Tetapi dia ada sebabkan al-maslah rajihah pun kita boleh berubah, dia fleksibel. Tapi itu kaedah. Dan juga syarat yang seterusnya, yang keempat itu syarat-syarat yang membawa kepada salah satu daripada riba. Ini kaedah, sebenarnya juga ada kaedah yang besar. Kalau kita nak belajar tentang harta jual beli, maka kita tahu kaedah ni sudah cukup untuk kita memahami makna syariah di dalam dalam jual beli, dalam penjagaan harta itu sendiri. Satu lagi, sebab tak boleh panjang-panjang, sekejap je ni kan, tentang hilah, tentang hilah. Sebab dia konsep-konsep tu perlu difahami lah. Walaupun sini cerita tentang maqasid, saya cerita juga maqasid. Hilah ni kita katakan bahawa memang ada dia sebenarnya khilaf daripada ulama, adakah dia boleh terima sebagai dalil ataupun tidak. Dalam Syafi'i tidaklah, tidak mengatakan tidaklah hilah itu ada sebagai dalil. Tapi dalam mazhab Hanafi dia bukan satu dalil, maka kita tak boleh buang, dia jadikan sebagai dalil. Dalil maksudnya Al-Quran sebagai dalil, sunnah sebagai dalil, qiyas sebagai dalil, ijma' ulama sebagai dalil, dan sadu zara'i itu dalil, maslahatul musalah itu dalil. Dan kita katakan juga mazhab Hanafi mengatakan bahawa hilah itu adalah dalil. Bahkan kita dalam perundangan, mana-mana perundangan, hilah diguna pakai sebab dia sebagai dalil. Apa kita kadang-kadang satu perkara itu kita buat apa dah, sudah pasti kita perlu pada hilah untuk menyelamatkan orang tersebut. Jadi hilah ni ada benda yang besar sebenarnya, bukan kita boleh tolak-tolak gitu je. Tak ada. Oleh itu kita kena timbangkan macam mana kita nak guna hilah. Oleh itu kita dalam mazhab Syafi'i kita tak guna hilah, tapi kita kena timbangkan
Mana kita nak guna hilah ni, boleh guna tak atau tidak? Imam Ibn Qayyim Jauziyah menceritakan tentang hilah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, begitu panjang. Nak menolak tentang hilah, apa? Berlawan dengan konsep syarak. Tapi kita katakan dia ada bertepatan dengan syarak dan dia tidak bertepatan dengan syarak, maka kita boleh guna. Jika dia bersesuaian dengan syarak, kita ambil. Jika tidak bersesuaian dengan syarak, kita tolak. Oleh itu dalam Quran pun guna. Fadrib bihi wala tahnath. Hendaklah kamu pukul dia. Nabi Ayub AS dia janji untuk berdasar untuk pukul anak dia 1 kali. Maka Allah kata Subhanahu Wa Taala suruh apa? Kumpulkan kayu itu 100, pukul sekali. Dia buat hilah tu. Jadi hilah ni ada dalil dia. Bukan, tapi kita katakan bahawa perlulah mengikut kehendak-kehendak syarak, mengikut patuh syariahnya. Jadi masalah contohnya yang disebut tadi, Encik Marah tentang apa ni, tentang zakat kan. Apabila sampai nisab ataupun haul. Nisab apa ni, ibil contohnya, apa ni, unta. 5 unta kena bayar, kena beri zakat. Apabila cukup haul, nisabnya 5. Haul 1 tahun, kena seekor kambing. Kalau dia contoh dia tak nak kena bayar, nak dekat dah waktu tersebut, tak cukup setahun ataupun 9 bulan atau 10 bulan, dia jual seekor, tak ada masalah. Masalahnya dia maksudnya dia takkanlah dia sampai bila, sampai 100 tahun dia nak jual, dia nak kurangkan 5 daripada 5 tadi, dia sudah pasti dia akan lebih juga. Jadi tak ada masalah. Tu mazhab Hanafi. Walaupun kita tak adalah nak kata macam tu, tapi itu pun ada dia punya logiknya, boleh diterima pakai. Tak ada masalah. Seterusnya dalam masalah maqasid ni, maqasid dan wasilah, ini permasalahan yang paling besar dan disebut oleh para ulama. Kita tidak dapat membezakan di antara mana maqasid, mana wasilah. Ini perkara yang sangat besar. Dan saya nak jelaskan. Maqasid, kita kena faham dulu. Maqasid dia ada maqasidul maqasid. Kalau kita tengok dalam buku Syekh Ahmad Razuni sebut maqasidul maqasid. Maqasid ijtihad, maqasid Quran sunnah, maqasid Quran, maqasid sunnah, maqasid ijtihad. Itu maqasid, maksud tujuan daripada tujuan. Ada mission, ada vision. Okey, tujuan itu kadang-kadang dia ada tujuan atas dia. Dia merupakan wasilah untuk sampai kepada tujuan tadi. Maka duduk tengah-tengah itu dipanggil maqasidul wasithah, yang disebutkan oleh para ulama dan diterangkan oleh Syekh Ahmad Rasul dalam kitab beliau. Maqasidul wasithah. Dia perkara ini sangat penting. Contohnya kita ambil. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bila dengar azan Jumaat, ada 2 perkara. Apa ni, ya idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrah, hendaklah kamu bersegera dan tinggalkan jual beli. 2 perkara, perintah Allah Taala. Dan kedua-dua ini bukannya maqasid. Allah suruh fas'au ila dzikrah, bersegera untuk pergi masjid, dan yang kedua adalah tinggalkan jual beli. Kedua-duanya itu bukan maqasid, bukan tujuan. Dia ada tujuan. Yang pertama adalah apa? Jumaat itu, sembahyang Jumaat itu. Ila zikrillah tu. Tujuannya adalah mengingat Allah Taala. Jika zaman sekarang, okey, kita kata tentang fasal, bersegeralah kamu pergi sembahyang Jumaat. Kalau orang tu kerja dia jadi bilal, duduk kat masjid, ataupun pejabat dia kat masjid, takkan dia nak bersegera apa, dia makan masjid. Apa nak segera cepat pergi masuk masjid? Lainlah kalau orang tu duduk kat kedai, duduk dekat padang, duduk dekat pejabat jauh-jauh, maka dia hendaklah bersegera ke masjid. Jadi kat situ wasilah itu tak perlu digunakan lagi pada orang yang duduk kat masjid. Orang kerja masjid berapa ramai, kan? Jadi itu maksud dia. Begitu juga jual beli. Jual beli itu bukan tujuan. Dia adalah wasilah. Kalau orang tidak berjual orang, jadi dia tak ada masalah. Jadi perkara itu perlu kita kena faham. Dan tujuan dia adalah untuk ingat Allah Ta'ala. Dan perkara yang lebih besar itu adalah untuk mengagungkan hari Jumaat tersebut. Dan tidak boleh kita ubah hari Jumaat itu pada hari Sabtu. Jadi dia ada maqasidul wasithah. Dia ada maqasid kepada maqasid. Jadi kita kena faham hakikat itu. Apabila kita tidak faham tentang maqasid, tentang wasilah itu, maka menyebabkan kita kecelaruan dalam membahagikan makna-makna tersebut, menceritakan tentang sawabit dan juga mutawayyid yang berubah, yang tidak berubah. Jadi itu kena faham. Jadi istilah lain pula banyak ni. Okey, kita tengok Jadi dalam kita nak bentukkan tentang apa tadbir urus ni. Ni perkara yang sangat penting. Kita banyak lebih, kalau saya tengok dalam pembincangan maqasid syar'i, orang cerita tentang apa? Menjaga harta, menjaga yang 5 tu.
Tapi kalau kita cerita tengok teori, saya bawa lah teori yang dibawa oleh Abdul Majid Najjar. Saya sungguh sesuai lah zaman moden ni kita gunakan istilah yang digunakan oleh Abdul Majid Najjar dan kitab dia Maqasidus Syariah bi ab'adin jadidah. Maqasid syariah dalam dimensi yang lebih luas. Bukan cerita tentang hifzul mal, hifzul nafs, hifzul din saja, tapi kita memandang dengan sudut yang lebih luas. Oleh itu dibahagikan pada maqasid tadi kepada 4. Yang pertama disebut apa? Maqasid hifzu, dia panggil hifzu al-hayatul insaniyah, menjaga kehidupan manusia. Ini lebih besar, lebih maksud kepada agama itu sendiri, lebih maksud kepada diri manusia itu sendiri. Jadi perkara itu perlu dijelaskan. Oleh itu baru kita boleh kupaskan perkara itu lebih jelas. Kalau kita sebut menjaga agama, jadi nampak macam kecil. Kalau kita jaga menceritakan tentang menjaga kehidupan manusia, maka dia lebih luas. Menjaga agamanya, cerita tentang insaniyatul insan, kemanusiaan manusia itu sendiri. Sebab zaman sekarang orang tak cerita tentang kemanusiaan manusia itu sendiri. Ceritakan LGBT, itu keluar daripada maksud manusia. Sebab manusia bukan dia LGBT. Itu kita kena faham tentang kemanusiaan dalam frame manusia. Apabila keluar daripada makna manusia, bukan itu bebas. Bebas ni duduk dalam kerangka manusia. Tidak boleh keluar daripada manusia. Oleh itu panggil insaniyatul insan. Manusia, kemanusiaan itu sendiri. Berperi kemanusiaan. Itulah manusia yang disebutkan oleh Abdul Majid Najjar. Kemudian cerita tentang penjagaan yang kedua, menjaga adzatul insaniyah, menjaga diri manusia. Tadi menceritakan kehidupan manusia, lepas tu menceritakan tentang zat manusia. Ini lebih kita, nanti saya cerita macam mana kita boleh ceritakan masuk dalam tadbir urus. Sebenarnya dalam tadbir urus kena pakai ni. Kalau kita pakai jaga tu jadi kecil. Kalau kita cerita tentang zat al-insaniyah, menjaga an-nafs pertama, menjaga akal. Sebab manusia tu ada diri dan agak ada akal. Menjaga diri ni bukan hanya kepada, sebab di sini saya tengok tadi ada sebut tentang menjaga diri ni tentang menjaga kesihatan. Dia sebenarnya keselamatan perlu juga. Keselamatan sangat penting, lagi penting zaman sekarang, lagi penting. Zaman teroris, zaman macam-macam ada IS, zaman keselamatan sangat penting juga. Sebab manusia akan hilang. Kes kita di Selangor sebab kita tak urus di Selangor. Kes bomber ni, siapa ni? Adit. Tak selesai mas sekarang. Keselamatan mana? Jadi penjagaan keselamatan itu sangat penting. Saya tak tahulah kalau ada, tak tahulah, Allah Alam ada kan. Jadi maksudnya benda tu perlu juga diambil kira. Keselamatan itu sangat penting. Dan oleh itu dalam mana-mana organisasi cerita tentang keselamatan kerja, keselamatan bangunan, keselamatan, macam-macam keselamatan ada. Perlu kita ambil inisiatif untuk menjaga keselamatan. Bukan hanya kesihatan. Kesihatan kita perlu jaga juga. Keselamatan juga kita perlu ambil cakna. Dan dia adalah sangat penting. Keselamatan jalan raya memang kena perlu. Kes kebalangan berapa banyak. Jadi perlu keselamatan perlu juga diketengahkan. Kemudian apa lagi? Tentang menjaga masyarakat. Tadi yang pertama tentang kehidupan manusia, tentang zat manusia, tentang diri manusia itu zat manusia. Kemudian tentang masyarakat. Dah cerita manusia, tentang masyarakat pula. Jadi masyarakat ini dia ada dua perkara. Keturunan dia dan juga masyarakat manusia itu sendiri. Jadi dibincangkan. Saya tak cerita tentang harta sebab cerita tak diurus dalam pelaksanaan tentang harta juga. Jadi saya nak cerita tentang yang akhir ni. Al-muhitu hifzu al-muhitul mad. Penjagaan material sekeliling ni. Jadi kena jaga sekeliling kita. Sebab kita ada manusia kita ada sekeliling kita. Al-kaun kita panggil perlu kita kena jaga. Jadi menjaga kaun ini, alam itu, sekeliling kita, alam sekitar kita ni, ataupun hifzul bi'ah itu, dan juga satu lagi hifzul mal, penjagaan harta. Dari dua. Jadi seperti mana yang disebutkan tadi Ibn Ashur sebut dalam, seperti mana yang diterangkan oleh Encik Marwan tadi, sangat penting. Dan Syekh Abdul Najjar pun cerita juga tentang kata menjaga harta itu bagaimana. Dia sebut dalam 5 konteks hifz, menjaga harta itu. Menjaga harta pun perlu ada hifz. Nampak tu, kita boleh nampak mana wasilah, mana maqasid, kita boleh nampak. Kita kan menjaga harta itu adalah tujuan, maqasid. Kita katakan nak menjaga ni pun daripada apa? Jadi disebut pertama dia menjaga daripada kehilangan yang sia-sia. Kita bakar, kita rosakkan, harta awam dirosakkan. Kita kena cerita ni. Yang ni kita kena cerita dan tadbir urus. Harta awam dirosakkan. Orang ambil apa? Kalau kita tengok jalan raya tu, dia ambil besi tu. Orang nak jual dapat duit, besi jalan raya tu dia angkat. Membahayakan keselamatan satu.
merosakkan harta kerajaan. Ini pun tak boleh. Cerita tentang merosakkan dia harta, at-talaful mafsadi tadi sebut at-talafu al-abathi, yang sia-sia. Yang ni merosakkan, merosakkan menghilangkan harta. Kemudian disebut at-talaf as-sarafi, wala tusrifu, Allah sebut wala tusrifu wala tubadzir tabdzira. Semua ayat menceritakan jangan kita membazir, jangan kita berlebihan. Ni kita kadang boleh berlebihan. Zaman sekarang lagi lah, zaman berjimat kena. Sebab apa? Ni Islam ajar jangan kita membazir. Jadi perkara ini adalah sebagai maqasid juga untuk menjaga dia daripada dia ni dihilangkan, dan juga seterusnya menjaga dia daripada pemilikan seseorang. Sebab orang ambil rampas harta orang, mencuri dan sebagainya. Jadi tak boleh. Perkara ini perlu pada penjagaan pemilikan, menjaga kimah nilai harta tersebut. Kadang-kadang kita merosakkan harta, menyebabkan harta tu merosot. Tak boleh juga. Contohnya gunakan riba. Riba, duit kita tak boleh jual dengan duit. Kita jual duit, kita lebih. Contoh, kamu 100, aku beri 110. Kita pinjam kan. Kita pinjam 100, tapi kena pulang 110. Mana boleh kita jadikan duit untuk jadikan lebih daripada? Tak boleh. Jadi ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Atau menjatuhkan duit dengan harga itu dipanggil sebagai kimah, nilai sesuatu. Kemudian tentang menjaga daripada dia daripada at-tadawul wat tarwij. Maksudnya harta itu perlu berpusing dan juga dilariskan, tidak boleh dibiarkan saja. Oleh itu adanya kita bernafkah, beri sedekah, beri sumbangan, dan juga adanya pemasaran harta tersebut. Oleh kita hanya kita bonus semua harta, monopoli semua harta tak boleh. Islam tidak ajar. Jadi itulah saya rasa yang boleh saya terangkan dalam masa yang begitu singkat ini. Apa lagi tinggalnya? Ada apa lagi tinggal? Takut tertinggal. Tentang perbezaan maqasid, tentang syariah, tentang Daruriyatul Khams. Daruriyatul Khams saya sebutkan tadi. Okey, saya rasa cukup dah. Jadi saya serahlah kepada pengurusi majlis kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ahmad Iqdam